السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل أعمالنا خير خواتمه وخير أعمالنا وخواتمه وخير الأيام يوم لقائك يا أرحم الراحمين. Sahibul Fadilah, Tuan Imam, tuan-tuan pegawai masjid, tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama, bersyukur pada Allah, pagi ini kita dipilih untuk terus istiqamah datang ke masjid, mu'imarah, menghidupkan rumah Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan semua kita dapat kebaikan, dipilih untuk mendapat husnul khatimah. Saya baca doa tasad, tuan-tuan ambil. Semalam saya baca hadis di Masjid Tamam Muhibbah. Ada satu hadis Nabi abang doa disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam satu hadis baginda riwayat Bukhari, kata Anas, aku ni sentiasa duduk tepi Nabi, seumpama bau aku dekat dengan bau Nabi sampailah Nabi wafat. Mana dia nak sebut poin awal itu, kata dia rapid dengan Nabi. Lalu kata dia, tiap-tiap kali, khususnya dalam sembahyang, tiap-tiap kali aku tengok Nabi lepas solat, kan, hina yansirifu minas salah, ketika dia selesai sembahyang, salah satu bacaan doa yang aku selalu dengar dia baca, Nabi baca, Allahumma ja'al khaira a'mari khawatimah wa khaira a'mali khawatimah wa khairal ayyami yawma alqaka. Kita pernah dengar doa dia. Ini doa husnul khatimah ni. Maksud doa pasal Anas tu, Nabi kata dalam doa tu, ya Allah, jadikanlah umur aku ni, kan, umur yang Allah Ta'ala begini, penghujungnya elok. Kita minta ujung-ujung ni berilok. Elok tu maksud sampai husnul khatimah. Tuan-tuan, jangan kita bayang husnul khatimah ni waktu mati tu ya. Waktu mati tu satu hal, kita dapat syahadah, mati orang beriman. Tapi ada ujung usia kita ni. Penghujung usia ni. Dalam masjid ni ramai. Dalam masjid begini ramai. Ujung kan. Kita ni ujung tak ada lah, mati lah. Ujung usia ni mati ya. Itu ya. Jadi bila time ujung ni, minta Allah Ta'ala jadikan umur kita tu baik. Pengisian masa. Kemudian Nabi minta yang kedua, wa khair a'mali, sebaik-baik amal, khawatimah, amal yang elok di ujung usia kita ni, biarlah amalan
boleh kata semua elok habis. Tak elok Tuhan pun dosa. Yang ketiga yang Nabi minta benar penting, wa khaira ayyam, sebaik-baik hari, yaum alqaka, hari bila nak jumpa Allah nanti, itu hari terbaik. Maksud bila kita jumpa Allah Ta'ala, jumpa dengan keadaan diri kita baik, diredai oleh Allah Ta'ala. Sebab akhirat nanti manusia akan menjumpa Allah dengan dua keadaan. Pertama, Tuhan redha. Kedua, Tuhan tak suka, murka. Jadi kita harap doa ke Allah jumpa dengan Tuhan di akhirat dengan hari yang cukup cantik, jumpa Allah Ta'ala di akhirat nanti. Tiga benda tu Nabi duk minta kataan lah tiap-tiap kali lepas bayang. Jadi tuan-tuan cari doa tu amal supaya kita terpilih lah dengan dapat tiga benda tersebut, insya-Allah. Tentu orang kadang-kadang nak dipilih saat khususnya husnul khatimah. Kadang-kadang special kita tengok kawan-kawan kita, adik-beradik kita, sahabat kita. Waktu time ujung, time kematian dah special. Macam kita dah tengok banyak realiti yang berlaku. Time dia mati, situasi, keadaan dia, tempat dia. So, umpama macam baru ni ada seorang sahabat kita yang pergi Mekah, mati di Madinah, kan? Dan dikebumi di Baqi'. Tengok api rupanya dia orang Kuala Kangsar, kemudian tukang kuih liam. Sepanjang hayat dia, sejak daripada 20-an ke umur sampai umur dia 50 lebih waktu dia mati, dia kerja kuih kubur. Tapi special dia jemaah tak pernah tinggal awal dia masjid. Allah Ta'ala dia bagi duduk di kebumi dia Baqi' ni, bukan semua dia masuk, ya kan? Dia pula tak kahwin, special lah, elok. Tak tahulah tak kahwin sebab apa kan. 50 rupiah mati. Lepas selesai umrah, baru ni tuan-tuan baca kan? Saya baca. Special, mudah-mudahan lah tuan-tuan. Kita harap kita pun Allah Ta'ala pilih keadaan-keadaan tu. Ujung ni kita cantik, kan? Sebab itu saya suka sebut ujung-ujung ni islah, perbaiki bagi banyak. Islah dengan Allah Ta'ala, perbaiki hubungan Allah. Dosa, taubat banyak, amalan kurang, tambah saja. Kedua, islah dengan manusia. Ada masalah manusia, settle, sudah tengah-tengah. Ya kan? Pasal kematian dia datang, tak datang notis, datang mengecut. Kalau sakit tu melerai tu tak tentu lagi, kadang-kadang sedar balik kan. Kalau tak sakit ni, banyak 2-3 hari ni sahabat-sahabat saya nak meninggal. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Mukadimah lah. Sambungan kita duk baca kuliah subuh giliak saya ni mengguna kitab Hadis Al-Hadis Qudsi susunan Imam Al-Ghazali. Kita masuk pagi ni hadis ataupun pengajaran yang ke-31 kitab ni, iaitu nak disebut tentang cinta kepada Allah dan cinta dunia. Ada dua kan? Cinta Allah, cinta dunia. Dua-dua ni nak kena tengok supaya ada keseimbangan. Sebab manusia ni kalau dia lebih tumpu cinta dunia, dia tertinggal cinta Allah. Dia lost salah satu.
Malaysia ni kadang-kadang. Lalu Nabi didik nak seimbang tu macam mana? Nak keseimbangan antara Allah dengan dunia. Itu kita kena tengok kan. Kalau kita tak ikut nafsu ni, dia lebih dunia lah. Kan, nafsu. Tapi kalau nafsu pun bukanlah terui. Kalau kita didik, dia elok dia. Okay, hak tu pagi ni tajuk dah tu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya bani Adam, biqadri malika ila dunya wa mahabbati min qalbik fa inni la ajma'u hubbi wa hubba dunya fi qalbin wahid abada. Pertama Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, sebut ni dalam hadis kursi, bukan Quran. Allah kata, wahai anak Adam, biqadri malika ila dunya, sejauh sekadar setakat mana kecenderungan kamu kepada dunia dan kasih kamu kepada aku yang ada dalam hatimu. Soalah Allah Ta'ala nak buat pertanyaan. Kamu ni dalam situasi ni, cuba semak, cuba hisap, cuba cek takat mana kamu condong kat dunia. Hati kamu. Orang mana kamu dunia ni dengan kamu macam mana? Macam mana pula sifat sayang kamu kat aku? Cek. Kita boleh cek kan perasaan satu. Diri kita lah, kita tak cek orang. Cek je lah dengan realiti berlaku kat kita. Kalau kita baca cara kasar, kita ni, tumpuan kita ni hak dengan Allah Ta'ala direct kan? Hak kita direct. Kadang-kadang orang tumpu hak dunia ni, dia tak ada main masjid. Tu los. Gagal lah. Kalau nak nilai cinta dengan dunia, cinta dengan Allah Ta'ala, tentu nampak. Dia masa time dia main masjid, dia susun. Kalau kerja bagai nak mampu ayat tu. Tu ayat kasar kan. Kalau kerja nak rebut, nak cari dunia ni, jam malam dah bah. Tapi nak main masjid susah. Ini sesuatu boleh nampak kan? Boleh cek realiti manusia. Betul tak? Ada orang yang tak ada langsung nak masjid, tak ada langsung nak ngaji, tak ada langsung nak bermasyarakat, tak ada langsung nak pergi ziarah adik-beradik. Ada adik-beradik saya, bila kita ajak pergi ziarah adik-beradik, mak pak kita dah mati, kalau tak hubung, dia kata, hantar aku kerja banyak. Ambo. Kerja banyak, aku tak nandan kan. Ada tak Cikgu Zulfikri? Adik-beradik jawab je tu. Dia kata, jomlah, kita pak-pak kita meninggal dah. Bila tak ada, kita tak pergi hubung. Salah satu tanda budi seorang anak kepada ibu bapa selepas ibu bapa mati ialah dia menaut kasih sayang kawan adik-beradik pak dia. Tu tuan-tuan, tanda anak-anak soleh. Tidak sebut kan, tanda anak soleh ni makna kawan-kawan pak dia, kawan-kawan adik-beradik dia ni, adik dia dulu RJP. Teputu dia mati, kita pun tak pergi. Kita ni usaha pergi. Soleh kita. Amalan soleh. Ada orang bila kita habang, dia kata, pergi lah, hampang kalut apa. Hampang bukan ada kerja. Aku kerja siang malam. Kita ni makulah kerja dunia siang malam. Masjid pun tak ada. Tapi saya bercakap pagi ni di Masjid Taman Permai tu, tuan-tuan tak ada lah tu. Kan? Mungkin tak ada, tuan-tuan tak ada.
Saya nak sebut relatif. Ni kalau kita sukat yang disebut oleh Allah Ta'ala, biqadri malika ila dunia, sekadar mana kan condong hati kamu, fokus kamu kepada dunia dan kasih kamu ke aku ke dunia. Jauh mana dalam hati kamu? Hati kamu ni duk berat belah mana? Belah dunia ke belah ke aku? Dunia ni luahlah keseronokan, ketenangan kan. Tidur dunia kan? Tidur pun dunia. Dunia kan tidur. Ni tidur bagi ni dunia, tidur tu dunia. Tapi bukan rugi, tidur tu penting dunia. Tapi kalau kita tidur tu sampai tak mayang, masjid pun tak main, subuh pun tak main. Itu condong kat tidur lebih cinta kepada Allah. Kalau tidur tu ingat dengan azan mai, maknanya kita simbang elok. Special. Senang formula yang senang nampak. Ya. Itu satu. Banyaklah kalau nak sebut perinciannya banyaklah kan, banyak. Saya selalu sebut tegur. Bukan kita kata semua, kadang-kadang orang menjaga. Saya sebut kan, peringat kakuan menjaga. Menjaga cantik dah. Melaksanakan urusan syariat. Perniagaan ni syariat dah. Melaksanakan sunnah buat Nabi menjaga. Tapi satu lagi kena jaga, perkara asas. Yang ni hukum hakam perniagaan satu. Perkara asas dengan Allah Ta'ala sembahyang. Time ni sembahyang, sungguh gitu. Kalau boleh orang-orang yang tengah berniaga dekat masjid, pergi sembahyang. Sembahyang. Hubung mana kita clear kita dengan Allah Ta'ala tu, barulah curah rezeki mudah. Ni berniaga ni tak sembahyang semua. Tak sembahyang. Takut tinggal tempat berniaga tu, sekiranya orang main, kita tak ada rugi. Kita baca rugi tu tentang kita usaha, kita tak baca rugi untung Tuhan nak bagi. Ini persepsi yang salah kita pada hakikat. Kita duk baca dengan usaha kita, dengan ikhtiar kerja buat kita lah, kita akan dapat semua. Kita lupa usaha ikhtiar tu adalah sebagai jalan, asbab. Mutlak nak mengurniakan itu hanya daripada Allah Ta'ala. Kalau pergi tahap konsep faham gitu, orang tak tinggal banyak. Ya, baik. Satu. Fa inilah ajma'u bahubbi wa hubba dunya fi qalbin wahidin abada. Kata Allah, sesungguhnya aku ni tak akan himpun dalam satu tapak hati ni dua-dua cinta sekali. Dengan maksud Allah Ta'ala kata kalau seorang tu dia lebih cinta kat dunia, dia tinggal cinta kat aku. Dia seronok dengan dunia, seronok dengan duit, seronok dengan hiburan, seronok dengan seronok dengan maksiat. Tak boleh lupa. Satu akan teringat, satu akan lupa. Buat anda. Jelas Allah Ta'ala. Okay. Tajuk ni berapa kali dah kan? Cerita yang saya sebut ni walaupun hadis yang lain, tapi kandungan lebih kurang ada saya sebut lah. Kan saya dah sebut kali dah. Habis itu satu. Ya bani Adam. Yang kedua, tawarra' ta'rifuni. Kuliah subuh ni tajuk-tajuk jadi ya kan. Kalau tuan-tuan mengaji kitab fiqh tauhid kena malah. Subuh ni motivasi jadi ya. Ya. Tunggu dulu. Kuliah subuh ni lebih kurang tengah jam 40 minit. Motivasi jadi ya. Kan. Kalau tuan-tuan mengaji malam kena kitab, kena menawar hati, ada susunan. Ni saya kira goreng itulah, baca goreng. Memotivasi pagi itu. Allah Ta'ala kata apa? Ya bani Adam, wahai anak Adam, tawarra' ta'rifuni. Kamu hendaklah menjadi orang yang warak.
Wara'. Baru kamu kenal aku siapa. Cara Allah sebut. Kamu usaha bagi jadi kamu orang yang wara'. Al-wara' kan? Wara'in wara'a. Nescaya kamu akan kenal diri aku siapa. Baru kenal Tuhan. Ma'rifatullah. Dengan maksud sebalik, kalau kita tak ada sifat wara', maka susah nak mengenal diri Allah Ta'ala. Mengenal kebesaran Allah. Apa dia wara'? Dalam simple yang masa senang faham, orang-orang yang memelihara diri. Ra'a ni, wara', memelihara diri. Maksud pelihara dia lah. Benda yang haram-haram. Dan dia pula takut tercebur dalam benda yang syubhat. Benda-benda yang boleh bawa diri dia pergi haram. Wara' ni. Mungkin dalam bentuk makanan. Dia makan benda dia nak makan, dia cukup jaga. Dia takut ada benda termakan haram, termakan hak orang. Dia nak buat, dia takut benda yang dia buat ni benda-benda yang Tuhan murka. Wara'. Ciri orang takwa lah wara' ni. Satu lagi tuan-tuan, kita jangan letak sifat-sifat macam ni untuk orang tertentu. Dia kata wara' ni sifat Tok Guru. Yalah, Tok Guru lagi kena wara' lah. Macam mana sifat malu ni, macam kata Sayyidina Osman, sifat malu itu adalah sifat yang cantik. Sifat kepada semua orang. Tetapi sifat malu ni, patut kat orang tua-tua kena ada hari. Satu. Patut kat orang perempuan kena ada hari. Apa? Sifat taat ialah sifat yang kena ada pada semua hamba Allah Ta'ala. Tapi sifat taat kepada Allah, kepada orang yang reti, orang yang alim, patut ada. Teman-teman ada yang patut, yang utama kan? Macam tu wara'. Betul lah orang kata wara'. Ni tu guru lah wara'. Kan? Ustaz kena wara' lah. Kami ni hafra'. No. Hafra' tak ada lagi tak. Wara' ni, wara' ni ialah satu sifat yang nak menghubung kita dengan Allah. Supaya Allah sayang kita, supaya Allah suka kita, supaya Allah lindung kita, maka jadi orang wara'. Dalam hadis kursi ni Allah Ta'ala kata, kalau kita betul-betul nak kenal diri Allah, nak rasai kebesaran Allah, nak rasa keagungan Allah, nak rasa takut ke Allah, kena bina diri supaya orang menjadi orang tua. Kan? Sebab kita ni yang menghalang rasa kebesaran Allah. Sebab di luar. Manusia seperti kita sebut awal tadi, bila dia terhibur dengan dunia, dia tak rasa besar Allah, dia rasa besar dunia. Tu bila azan tak mana pun dia tak rasa apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak rasa apa hati. Sedangkan tu bila sebut Allah Maha Besar, tidur hang tu tak besar mana. Tidur tu kecil sangat. Mayang ni Allah Akbar besar ni. Tu bila pula tak habis Allah Akbar, sambung lagi. As-salatu khairum minan naum. Kalau dia ubah bahasa sikit, semayang lebih baik daripada tidur. Bahasa mai. Contoh agak dia mai. Dia mai tanya, hang ni silap ke tu Melayu? Azan bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Kita terus sekalian. Tu wara'. Jadi yang kedua nak ajak diri saya, kita semua. Tentu duk mengaji kita tasawuf, guru duk cerita bab wara', kita bagi perhatian. Bagaimana nak kerit diri kita. Walaupun tahap wara' tu ada tingkat. Jadi mudah-mudahan kita pun ada, bukan tak ada. Bukan maknanya kita duduk dalam masjid bagi dia seorang pun tak ada wara'. Tak. Kita takut benda buat haram tu wara' lah tu. Kita ni tak boleh dengar seruan panggilan nak pergi taat, wara' lah tu. Ada lah ciri. Cuma tahap. Mungkin label biasa, mungkin sederhana. Mungkin tahap wara' tadi saya mengajak di Masjid Ihsan Langak pun. Tu Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Usul Al-Ba'in, ada usul 40.
Imam Ghazali tulis kitab Al-Usul Al-Ba'in, 40 usul. Salah satu ni bahas ialah wara'. Lalu disusun wara' ni ada tahap level. Wara' orang biasa, wara' orang as-siddiqin, wara' orang soleh, wara' awliya'illah. Wara' orang as-saleh makna dia jaga diri dia, jaga amal dia, soleh. Wara' orang siddiqin, orang benar-benar, macam Rasul Abu Bakar macam tu, macam khalifah kan, tak sanggup makan, sanggup di penjara tak apa. Imam Abu Hanifah kan, pertahankan. Wara' awliya'illah, wara' wali-wali Allah. Benda yang bukan nak makan pun yang harus, benda yang harus boleh makan, tapi dia takut bila makan ni, dia terlajak makan ke, boleh makan menyebabkan kurangnya buat ibadat, dia takut. Tu wara' sini. Kita tu mungkin tak ada. Kita hadap makan ya, tiap ke depan. Anda dah sempah rezeki yang ditolak Ustaz, tak baik. Dia orang wali, dia takut, kalau dia takut makan banyak, takut tak jaga malam. Tak apa, kita tak sapi baca sampai tahu tu, tapi kita baca pagi ni nombor 2. Yang kita nak faham pagi ni, poinnya ialah Allah Ta'ala apa? Kalau kita nak mengenali diri dia, nak mengenal Allah, ma'rifatullah. Bukan kita tak kenal lagi. Kenal tu main sampai perasaan meresap pada jiwa, rasa kebesaran Allah. Maka kena ada sifat wara'. Okey, satu. Yang kedua, yang ketiga, wa tajawwa' tarani. Berlapaklah kamu, nescaya kamu akan nampak aku. Bukan nampak direct. Kita ru'yatullah ni tak lihat di dunia. La tudrikul absar, Tuhan sebut Al-Quran. Kamu tak boleh nampak dengan mata kepala kamu aku. Ulama ahli sunnah wal jamaah kata kita boleh lihat Allah Ta'ala di akhirat untuk hadiah orang beriman dalam syurga. Orang kafir tak ada layak masuk akan melihat. Tapi maksud ni kamu rasai adanya aku. Berlapak. Apa itu berlapak? Maknanya berlapak ni, sebab itu kita Ramadan tuan-tuan dilatih dengan berlapak. Kerana kita nak datangkan rasa adanya Allah. Ihsan. Sebab itu ta'rif ihsan, bila Nabi nak sebut ihsan dalam hadis 40, hadis tentang Jibril tu. Bila tanya mal ihsan, apa yang kata ihsan ni? Ihsan. Lalu Nabi kata an ta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah, buat ibadat kepada Allah seumpama macam kamu sedang melihat dia di depan kamu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak boleh pergi rasa macam dia sedang kamu lihat dia depan kamu, kamu rasai dia sedang memerhati apa kamu buat. Yang ni dia panggil ihsan. Orang nak cek, macam orang nak cek kita dah buat, tengah orang nak cek kita akan buat elok, ihsan. Terbaik. Jadi kata Allah Ta'ala dalam hadis kursi ni, ada ketika kamu terpaksa berlapak, ambil peluang, latih berlapak, yakni berpuasa. Kalau kita baca dalam konteks syariat, puasa. Supaya dengan puasa itu melatih rohani kita, rasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tajarrad li'ibadati tasilu ilayya. Nabi kata apa ni? Kamu hendaklah dalam keadaan tajarrud, beri tumpuan semata-mata untuk ibadat kepadaku. Mana kita betul-betul tajarrud, kita letak diri kita fokus buat ibadat. Bukan semua masa kita buat ibadat, tapi ketika time kita buat ibadat khusus, time kita sembahyang, time kita baca Quran, time kita berzikir, fokus betul-betul.
ibadat tu bukan buat ringan-ringan, bukan buat lepas-lepas, buat fokus betul-betul, tajarrud betul-betul, li'ibad tasilu ilayya, saya kamu akan sampai ke aku. Bahasa sikitlah, dia bahasa dalam sikit kan. Saya kamu sampai aku. Bila kita fokus hati, sebab itu bila kita sembahyang tuan-tuan, apa yang dituntut dalam sembahyang? Zahir. Apa yang dituntut sembahyang? Batin. Kata ulama yang mengarang kitab bila bincang hikmah rahsia sembahyang, seperti yang disebut oleh Ibnu Khudamah dalam kitab dan Minhajul Qasidin, masuklah al-Imam Asy-Syaikh Daud Fatani dalam kitab dia Muniyatul Musalli, dibahas sembahyang ni bukan hanya zahir sahaja, sembahyang termasuklah sembahyang ni batin. Zahir tu pelakuan syariat, rukun solat, rukun semua tu syariat. Kalau tak laksana tak sah. Tapi untuk menyempurnakan sembahyang bukan terhenti di rukun tu, terhenti juga sempurnanya dengan batin. Oh, batin makna bila kita sembahyang, apa yang dituntut sembahyang? Khusyuk. Datang ke hati, hadir ke hati sembahyang itu dalam sembahyang. Betul? Ini sulit, cukup sulit, cabaran. Sembahyang, antara cabaran orang sembahyang, kita sembahyang ni, siapa pun termasuk saya, siapa pun sembahyang, antara cabaran orang sembahyang ialah bagaimana nak menghadirkan hati dalam sembahyang. Tengah sembahyang, dah lagi otak, dah hati pikir. Betul tak? Ya? Lain. Tak saat saya pun sembahyang. Terlintas lagi, pagi ini rupanya nak disimat. Sembahyang. Tu teringat orang pada sebut ikan tak ada. Sembahyang. Saya nak cerita saya. Iblis dia sendiri perak, dia sendiri tarik. Pagi ini rupanya ada nak disimat, simat dan diterah. Ni saya nak apa? Saya dia plan, dia main. Dia datang. Pada kita sembahyang, Tok Imam dah. Tok Imam macam lama ni. Surah sejarah dengan surah lagi ni. Kalau tak gaya, tak kena ya. Kalau kita, ini saya nak cerita bagaimana iblis. Dia susun dalam hati saya, tak saya dia tersusun. Tak susun lah. Sagi aku kuliah duha. Saya ada kuliah duha, sagi di Jabi. Lepas kuliah duha, aku nak pergi ikut Telaga Mas. Masya Allah, tak salah sembahyang ni. Dan bab khusyuk ni bukan kira terlebih tu haji, tu sebab tu ustaz. Khusyuk. Sebab itu khusyuk ni special. Khusyuk adalah nilai special sembahyang. Tentang percaya tak? Quran sebut. Allah Ta'ala letak standard khusyuk ni tinggi. Orang tak boleh sembahyang, boleh capai tahap khusyuk, special orang tu. Tuhan yang sebut, kan kita sebut Allah, qad dalam surah Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Ayat mula. Demi sesungguhnya berjayalah orang yang semangat orang beriman. Allah Ta'ala orang beriman, jaya. Allah ciri pula orang beriman berjaya ni bukan semua. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang dalam pelaksanaan sembahyang dia boleh capai tahap khusyuk. Konsentrate, perhatian. Khusyuk ni kata ulama, kata Imam Ghazali, hudurul qalb, hadirkan hati kita sembahyang. Apa maksud? Telinga kita dengar Imam baca Quran. Kan, hati kita fokus ayat Quran tu. Saya nak cerita saya tadi ni, Tok Imam pasal surah sejarah. Saya Wah, dia main. Bukan nanti ustaz kosong. Ada tanya bayar. Mukhala Allah Ta'ala tak membagi. Paling. Ada hadis sebut kan. Kita bila dalam sembahyang kita terpaling perhatian kita, maka Allah paling daripada kita. Wal-'iyadzubillah. Kalau bab syariat, kalau sembahyang paling muka makruh, paling dada batal.
Itu syariat. Ni paling hati dan bayang. Allah paling beri perhatian kita. Itu kena usaha bagi sembahyang ni, khusyuk. Panjang tu tak nak kena cepat ni. 7 suku. Habis. Yang keempat, poin keempat. Dia tak ada poin, tapi saya sebut. Wa akhlis min ar-riya'i 'amalaka albisuka mahabbati. Yang keempat agak-agak. Allah Ta'ala kata ikhlaskanlah. Kalau baca terjemah wa akhlis min ar-riya'. Akhlis ni saya cuba nak terjemah. Sucikanlah diri kamu daripada perasaan riya. Ikhlas ni maksud suci. Betul? Perkataan ikhlas tu kalau ikhlas ni suci. Itu orang panggil ikhlas. Kita buat sesuatu ikhlas, makna suci bersih daripada sebab lain, sebab Allah. Itu dipanggil ikhlas. Itu suratul ikhlas, qul wallah tu panggil surah ikhlas. Kita suci Allah Ta'ala daripada unsur-unsur makhluk. Lalu dalam hadis qudsi wa akhlis minar riya'i, bersih, sucikanlah daripada riya dalam amalan kamu. Yang dituntut dalam ni, kita sucikan hati kita daripada unsur riya dalam hati kita waktu kita buat amal. Bisuka mahabbati, nasaya aku akan anugerahkan pakaian kamu dengan cintaku. Allah Ta'ala sebut seolah aku pakaikan diri kamu dengan cintaku padamu. Ya Allah Ta'ala kata aku sayang kat kamu kalau kamu ikhlas kat aku. Jadi yang keempat ni maksud tuan-tuan yang kita nak fokus, poin yang pagi ini ialah antara yang kita nak kena perhati juga, nak kena beri perhatian dalam muamal ialah jangan ada unsur riya. Sucikan unsur tu kalau nak basmi kan. Bab riya ni pun antara senjata syaitan untuk punah kita. Syaitan ni, iblis dia guna semua tool-tool yang membahayakan kita. Secara dalaman. Dia serang hati riya. Maka habislah pahala kita buat amal. Sebab Tuhan tolak. Sebab riya ni amalan yang ditolak. Kan disebut Al-Quran, bila mana dipersembah ke Allah di akhirat nanti, amalan manusia faja'alnahu haba'an mansura. Maka Allah Ta'ala ambil amalan kita, tak dijadikan penilaian untuk pahala, untuk balasan, tetapi haba'an mansura. Dia ambil itu sekadar jadi debuan yang disebak tabak, tak ada nilai. Okey. Apa lagi? Yang kelima. Wa tafarragh li zikri azkuruka 'inda malaikati. Kan? Tafarragh ni lapangkan masa. Bagi ruang sikit masa untuk ingat aku, kata Allah. Azkuruka 'inda malaikati. Nescaya aku akan ingatmu ketika menempatkan di kalangan malaikatku. Inda malaikati. Jadi yang kelima aku lah. Tak salah kelima. Kelima ni ialah Allah Ta'ala kata beri ruang sikit masa untuk kamu jadikan ingat kat aku. Bukan Tuhan minta semua masa. Makan pilah makan. Kerja pilah kerja. Kan? Nak berjalan, nak melancong pilah melancong. Buatlah apa kan. Tapi berilah ruang ingat kat aku sama. Nah saja bila kamu bagi ruang, jadualkan waktu untuk ingat kat aku juga, dan saya aku akan ingat kat kamu ketika kamu berada di kalangan malaikat. Ya bang. Jadi ya, tuan-tuan orang tak perlu ulas banyak tu. Ya bani Adam, fi qalbika ghairullah.
wa tarju ghairallah mata taqulu Allah Ta'ala wa takhafu ghairallah. Allah Ta'ala kata, wahai anak Adam, wahai manusia, jika dalam hatimu sesuatu yang selain daripada Allah, maka engkau akan mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Kita apa ingat kita ni? Dia kata kalau dalam hati kita ni tak ada ingat ke Allah, tak ada perhatian ke Allah, tak ada timbul diri kita Allah, maka kita akan ingat lain. Kita buat tujuan lain. Contoh, kita dah buat amal, buat kebaikan, kita buat kebaikan, cantik dah. Tapi tak dalam hati kita perasaan aku buat baik ni supaya orang puji. Kita tak letak baik itu dengan awal itu lillah, kerana Allah. Itu tuan-tuan, dalam agama ni, dalam syariat kita mengajak niat. Ya, tuan-tuan kita mengaji tajuk bab niat. Salah satu amalan mesti disertai dengan niat. Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu dia berpusat kepada niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Maka tiap-tiap sesuatu dinilai berdasarkan niat. Hadis itu ada dua benda. Satu, ulama fiqh kata sah tak sah sembahyang, niat, tengok niat je lah. Walikulli imri'in ma nawa pula. Mana Tuhan nak ambil kira pahala, nak bagi pahala, nak terima tak terima, tengok niat kita pergi ke mana. Aku buat ni pasal orang, kan? Aku buat ni pasal orang, pasal kalau aku tak buat si orang kata apa. Duk hati tu awal. Sebab tu disebut ni, tuan-tuan, kalau hati kita, duklah hati kita lain daripada Allah, kita buat sebab lain daripada Allah. Kalau hati kita duk buat tu pas Allah, hati kita tu ingat ke Allah, kita buat pun pasal Allah Ta'ala. Lagi maka sampai bilakah engkau berkata bahawa Allah Maha Tinggi tetapi engkau takut kepada selain daripada Allah. Seolah-olah habaq kita, macam mana kamu disebut Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Tinggi, Tuhan Maha Kuasa, tapi takut lain pada Allah. Macam mana kamu cakap tak ikut apa kamu takut? Lagi walau araf walam tufattir lisanaka an zikrillah fa innal istisala 'anil israri bi taubatil kazibin. Dan janganlah kamu berhenti lidah kamu dengan zikrullah. Tuan-tuan, salah satu amalan yang kita jangan tinggal zikrullah. Kalau kita tak boleh sepanjang masa zikrullah, lepas solat jangan tinggal zikir. Dengan tinggal zikir, nak buat apa-apa zikir tu lah sikit. Sebab zikir tu pemangkin, zikir tu pencetus perasaan. Ingat Allah, zikir. Lepas tu zikir ada zikir secara langsung. Zikir ni secara langsung kita sebut Allah, subhanallah, itu zikir secara langsung dengan lisan, dengan lidah. Ada kadang-kadang kita tak sebut tapi kita ingat. Tapi tu orang terjemah zikir ni dengan dua makna. Satu zikir sebut, satu zikir ingat. Zikir dengan perkataan zikir tu boleh dua makna. Satu sebut Allah, subhanallah, hamdulillah, kita semayang lagi ni. Ada kita tak sebut tapi kita ingat makan, ingat ni Allah Ta'ala punya, kan? Tuan-tuan, ni benda-benda yang dididik dalam agama. Makan Allah Ta'ala punya. Aku sihat pun Tuhan bagi sihat, kan? Aku hidup pun Tuhan bagi hidup. Itu ingat. Okay. Karena kata Allah Ta'ala, fa innal istisala 'anil israr bi taubatil kazibin. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersambung dengan dosa-dosa bitaubatin, dengan dia bertobat, al-kazibin. Awak maksud ni orang yang dia
Bertobat, dia kata dia bertobat. Dia kata aku tobat dah. Tapi tang kerja dosa, duk buat terus juga. Istisal, duk sambung. Nombor ekor main juga. Tapi abang kot teman pemain ni mana ada kaki nombor ekor. Saya cerita belah-belah kampung saya tu. Ada lagi sampai ketua pun nombor ekor tak berhenti. Kita kata bertobatlah, berhenti nombor ekor tu. Dia kata tak boleh, saham. Dia kata duk retuk dan pernah duk tikam ni sekali orang tak kena. Tak kena pun biar pergi lah macam mana. Tagih pula. Allah. Ada orang jadi itu contoh nombor ekor. Nombor ekor. Tik nombor ekor ni. Jadi dalam hati ni macam mana kan? Supaya dia kata macam mana kamu kata kamu tobat. Lepas tu kamu sambung dah buat kerja maksiat. Lalu kata Allah, Al-Kazibin, naknya kamu bohong. Tuhan kata kamu ni pok yang bohong. Pasal bercakap tak betul. Kita tahu kalau kita bertobat ni, bertobat semua. Sebab itu semalam saya mengajak malam kita taubat. Tentu apa dia konsep taubat? Ulama kata dalam taubat ni ada 3 benda. Kalau kita betul-betul kita analisa dalam taubat ni kembali kepada Allah. Kita bersalah, balik kepada Allah, buat betul. Kita tak buat perintah Allah, tak Allah, taubat. Raja'ah. Ulama kata dalam taubat ada 3 benda. Tuan-tuan ambil pagi ni. Mungkin tuan-tuan mengaji dah susah-susah abang. Dalam taubat ni ada 3 benda. Pertama, ilmu. Yang kedua, hal. Yang ketiga, perbuatan. Yang pertama, taubat ni ilmu. Makna dia sedar diri kata dia berdosa. Dia sedar diri kata. Dia sedar kata dosa ni risiko. Dosa ni kesan buruk. Dosa ni membinasa hidup dia. Dunia dia, akhirat dia. Dia sedar. Itu ilmu. Tu nampak dosa tu depan tu. Tapi kalau buat dosa tak sedar, tak tahu. Dia tahu macam mana? Nak tobat macam mana? Pertama, ilmu. Dia tahu. Yang kedua, perbuatan. Tobat macam perbuatan. Maknanya dia dah buat benda tak elok. Berhenti tak elok. Pergi buat yang elok. Itu perbuatan. Yang ketiga, hal. Hal apa? Hal keadaan diri dia tak tenang. Hal masuk keadaan diri tak tenang. Dia tak tenang selagi dia tak boleh putus diri dia daripada maksiat. Dia berhenti. Dia ubah diri dia kepada kebaikan. Itu hal. Makna dia transisi hal. Barulah pergi jadi perbuatan. Makna daripada hal tak elok, pindah ke elok. Baru lengkaplah sekitaran taubat. Dalam bahasa ilmu, dia panggil rukun taubat. Melibatkan Allah, berhenti dosa tu. Menyesal. Berhenti menyesal. Berazam tak mau buat dah. 3 ni. Tok Imam Ghazali kata. Dan kalau sangkut dengan manusia pula dosa tu, kena pergi minta maaf, kena bagi balik. Hak mana ada dua ambil. Kalau melibatkan maruah, pergi minta maaf. Melibatkan fitnah, sebab balik hak betul. Tuan-tuan, disebut lagi kitab. Okey. Ya benar Adam. Hak ujung ni saya nak pederah. Tak boleh panjang. Saya duk tengok dekat video lah. Ya benar Adam, law jifta minan nar kama jifta minal faqri la aghnaytuka min haitsu la tahtasib. Wahai anak Adam, wahai manusia, kalau sekiranya kamu takut neraka, kamu bimbang diri kamu kena masuk neraka, kama khifta minal faqri, sebagaimana waktu dunia ni kamu bimbang takut jatuh jadi fakir miskin, la aghnaytuka min haitsu la tahtasib, nescaya aku akan beri kekayaan kepadamu dengan keadaan tanpa kamu sangka-sangka kekayaan tu kamu dapat. Hak ni Tuhan bagi jaminan sikit lah, nak bagi jelas. Kamu takut api neraka, macam mana kamu takut jatuh miskin atas dunia ni, dan tu kamu takut di neraka nanti,
maka aku akan bagi kesenangan kat kamu. Ini cerita takut neraka. Kita kalau orang kata takut jatuh fakir, takut tak? Takut jatuh miskin. Orang takut jatuh miskin, jatuh rugi, bankrupt, orang takut kan? Orang tak takut jatuh neraka. Ya bani Adam, walau raghibta fil jannati kama targhabu fid dunya as'adtuka fid darain. Wahai manusia, kalau sekiranya kamu ingin sangat, gemar sangat, teringin sangat, gemar sangat, nak sangat nak masuk syurga, sebut syurga ya, kamu teringin, condong hati nak masuk, kan? Kama targhabu fid dunya, sebagaimana kamu ni teringin duduk atas dunia, nak semua hak dunia ni, nak senang, nak senang lenang, nak mudah, nak kekaya, kamu nak macam tu. Macam itulah juga kamu nak syurga. As'adtuka fidarain, maka dua ni seimbang, kamu aku bagi dua kebahagiaan. Dunia aku bagi senang, akhirat aku bagi syurga. Mana seimbang? Seimbang lah ni, seimbang. Mana syurga pun nak, dunia pun nak. Cantik lah. Ada jadi syurga nak, buat amal tak mau. Baik, walau zakartumuni kama yazkuru ba'dukum ba'da lasallamat alaikumul malaikatu bukratan wa asila. Kalaulah kamu, kata Allah, duk ingat kat aku, kan? Lau zakartumuni kama yazkuru ba'dukum ba'da. Kalau kamu ni jadi orang yang duk ingat kat aku, duk zikir, duk sebut, kan? Duk ingat kat aku, kata Allah, seperti mana orang-orang lain ingat kat Allah, nescaya lasallamat alaikumul malaikah bukratan wa asila. Nescaya malaikat-malaikat aku, kata Allah, sentiasa akan jumpa kamu, ucap salam kat kamu, salam sejahtera kat kamu siang malam, kerana kamu memilih ingat kepada aku. Maksudnya Allah Ta'ala nak abang kita ni, kalau kita ingat kat Allah, apa yang Tuhan ajak kat malaikat, suruh sampai salam kat kita, jumpa kita, salam sejahtera kamu, sejahtera kamu, sejahtera kamu, tuan-tuan. Malaikat berdoa. Orang ingat kat Tuhan ni, malaikat berdoa siang malam. Jangan mak. Tapi orang yang tak ingat kat Allah, malaikat pun doa, minta Allah Ta'ala bagi hati elok. Macam pagi-pagi ni, kan? Kan Nabi sebut, siapa-siapa yang berpagi, dia infak. Dia infak di bulan tabung, dia sedekah. Maka malaikat akan berdoa, ya Allah, gantikan yang baik untuk dia. Ganti yang baik. Malaikat berdoa bagi yang baik. Ada orang yang pagi-pagi kedekut, tangan tak mau hujung apa-apa, malaikat berdoa, ya Allah, tahala rezeki kamu kepada dia. Lagi, walau ahbabtum ibadati kama tuhibbuna ad-dunya la akramtukum karamatal mursalin. Kalaulah kamu ni, kata Allah, kasih, suka sangat nak buat ibadat kat aku, rajin buat ibadat kat aku, kan, rajin taat kat aku, kama tuhibbuna ad-dunya, seperti mana kamu suka dengan dunia, macam itulah kamu taat kat aku. Kamu suka sangat taat aku, suka semayang, suka buat ibadat, suka main masjid, suka ibadat taat, sebagaimana kita suka dunia, kata Allah, la akratukum karamatal musalin, kamu akan kumuliakan kamu sebagaimana diberi kemuliaan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mana jaminan Allah Ta'ala ni, kalau kita suka dunia pun kita suka, kita tak tinggal. Tapi kat sebuah ibadat, kat taat kat Allah pun kita suka, tak tinggal. Maka Allah Ta'ala akan beri kemuliaan kat kita sebagaimana mulia kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Last sekali, la tamla'u qulubakum bihubbid dunya fazawaluha qaribun. Apa dia? Janganlah kamu penuhi hati-hati kamu. Jangan duk masuklah hati-hati kita, kata Allah Ta'ala, hubbud dunya, cinta kasih kat dunia. Jadi kasih dunia ni jangan pergi ke hati.
Pergi ke hati akan keluarlah kasih kepada Allah. Itu dunia ni waktu itu tak elok pakit dengan bola hati. Kata Allah, jangan penuhkan hati kamu dengan cinta kasih dunia semata-mata. Fazawaluha qaribun, maka cinta terhadap dunia ni akan hilang bila-bila masa. Ni Allah Ta'ala sebut, cinta kat dunia ni hilang bila-bila masa. Boleh hilang bila-bila masa. Bila agak-agak tengah? Agak-agak cinta dunia hilang bila saya tengah. Dua. Sakit, mati. Macam mana kata sakit hilang ni? Tuan-tuan tengok, kita orang sakit. Sakit ni, sakit. Apa makan tak boleh, doktor kata apa tak boleh makan. Kita pergi udang besar-besar ni. Goreng udang masuk buat. Tentu agak boleh makan. Tak mau. Tak mau lah. Tak mau gaut. Tak mau. Dia. Siapa? Apa dia? Jaga dia. Mana ketika tu sakit-sakit pun kita tawak mulut dah. Tawak makan apa pun tawak. Dunia. Dia realiti ni realiti. Mati siapa dia mau pada? Kati je. Zawal. Itu makna cinta dunia ni hilang. Cinta Allah tak hilang. Bersama-sama kita sampai bila-bila di mana-mana. Saya rasa setakat tu cukup tuan-tuan. Boleh tak? Cukup lah. Tuan-tuan boleh faham ni? Boleh faham? Buat tuan-tuan kata, saya tu bimbang. Saya takut saya sonok seorang. Ngajak ni salah satu kita bimbang, takut kita sonok seorang. Perang. Kan, kita banyak sampai. Lagi orang keluar elok, dia kata, ustaz nak abang apa ni? Aku haram sejam ustaz ngajak haram, aku tak tahu dia nak abang apa. Saya takut tu. Tuan-tuan boleh faham? Boleh faham? Satu, alhamdulillah. Yang kedua, marilah kita ambil iktibarlah, ambil pengajaran, ambil panduan bersama untuk jadikan amalan, untuk manfaatkan kepahaman ni supaya kita dapat kebaikan, supaya kita mai hari ni mengaji, tentu mai hadir ni saya yang mengaji belum sampai ni dapat manfaat bersama, manfaat ilmu. Sebab ilmu yang kita minta ialah manfaat, bukan minta bagi jenuh. Jenuh tu boleh Allah Ta'ala bagi, manfaat tu kita harap. Ilman nafi'ah, ilmu yang kesan dia manfaat. Hak kita tak jadi baik, itu manfaat. Hak tak pun nak bertakwa, jadi takwa, itu manfaat. Hak tak pun nak main semayang, manfaat. Atau main semayang, rajin main semayang, manfaat. Manfaat dia tu dari ilmu. Wallahu alam. Hanya baik Allah Ta'ala beri. Salah silap itu mungkin kesilapan hamba, makhluk. Kan? Dengan sebab-sebab, sifat-sifat hina makhluk. Ampun ampah, saya mohon maaf kalau telah silap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa rizqan tayyiban wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamah wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, Ya Rahman. Saya juga nak ajak tuan-tuan berdoa ada kepada seorang muslimat. Dia minta saya berdoa. Dia sedang hadapi sakit kanser hidung. Sedang dirawat di hospital KMC. Kan KMC, jadi dia mak dia teriak-teriak sangat minta. Nama Puan Rosita. Jadi minta marilah sama-sama kita doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala
berilah kesembuhan, kesabaran kepada Puan Rosita yang sedang menghadapi sakit ini. Mudah-mudahan tuan-tuan tolong aminlah, mudah-mudahan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan sifat kasih sayang, sifat belah ihsan daripada Allah, memberi kebaikan kepadanya, menyembuh penyakitnya, memberi kesabaran kepada beliau menghadapi ujian musibah sakit kanser tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.